Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Geng, kita boleh kritik hadi awang. Kita boleh kritik hadi awang. Kenapa? Kenapa kita boleh kritik hadi awang? Walaupun geng-geng PAS, puak-puak PAS, mereka tak bagi kita kita mengata dekat hadi awang. Mereka tak bagi kita ni, kita duk kata macam-macam dekat hadi awang. Sebab mereka kata hadi awang ni adalah ulama'. Mereka kata hadi awang ni adalah ulama' ni orang-orang alim, orang-orang yang baik. First, untuk kita kritik hadi awang ni kenapa? Sebab apa kita boleh kritik hadi awang? Satu, aku bagi point. Negara kita adalah negara kita bersistemkan demokrasi. Apabila seseorang ulama, seseorang orang alim ulama, bila dia melangkah masuk ke dalam dunia politik, apabila dia melangkah masuk ke dalam politik di bawah sistem demokrasi, akan ada kebebasan bersuara. So tak kiralah daripada pihak hang kritik pihak aku, dan daripada pihak aku kritik pihak hang. Sebagai contoh, kita tengok Hadi Awang kritik Anwar Ibrahim, dan Anwar Ibrahim kritik Hadi Awang. So, itulah sistem demokrasi. Tapi disebabkan didoktrin oleh puak-puak PAS, puak-puak lebay ni, kita kena hormat ulama, kita kena hormat Hadi Awang, kita kena hormat presiden kita. Presiden kita ulama'. Sedangkan sistem yang ada di dalam negara ni pun mereka tak faham. Sistem kita sistem demokrasi. Kan? Jadi, satu point. Dan yang duk kata ulama' daripada parti PAS ni, yang duk kata ulama' di dalam parti PAS ni, kita kena faham satu. PAS ni macam mana dekat dalam parti dia tu dia boleh ada ulama' senang-senang lah. Sehingga kan dia ada satu dewan ulama'. Dewan bersama ulama'. Kenapa? Okey, dia pun kutip ustaz yang nak masuk politik yang bersama dengan parti PAS, dia kutip dan dia buat satu dewan, satu organisasi bersama-sama. Dan di antara contoh kita ambil 100 orang yang masuk ke dalam Dewan Ulama' PAS. Bila 100 orang ni, of course akan ada presiden, akan ada timbalan presiden, akan ada setiausaha lah, apa bendahari lah, bla bla bla, semua di dalam organisasi. So, dia akan lantik lah. Dia akan lantik dan dia gunakan nama ulama' di dalam parti PAS ni. Dia guna ulama' untuk organisasi itu. Faham tak maksud aku? Dia akan gunakan organisasi itu, menggunakan nama ulama' dan melantik lah. Hak yang mana nampak hak yang berani bersuara. Hak yang waktu dekat atas pentas ni, pentas politik, duk pam ni, UMNO ke, PH ke, DAP ke, pam. Of course, dia akan duduk di kedudukan yang tinggi. Dia akan duduk, boleh jadi presiden Dewan Ulama', timbalan presiden Dewan Ulama', boleh jadi setiausaha lah, boleh jadi ahli jawatan kuasa Dewan Ulama' PAS. Sedangkan fikir secara logik, yang ulama' PAS ni, aku yang lantik hang pun menyokong aku dan kita tubuhlah satu ulama'. Sedangkan kalau betul-betul lah dia guna nama ulama' dan parti PAS tu ada ulama' betul-betul Islam punya ulama', sepatutnya dia kena lantik lah. Ulama'-ulama' daripada Mesir duduk di dalam PAS ni, duduk di dalam Dewan Ulama' PAS ni, kan? Lantik daripada Rusia punya akal, daripada Mesir, Arab Saudi punya ulama' turut bersama dengan parti PAS. Tapi dia tak buat macam tu. Dia hanya buat sesama dia. Dia gunakan nama title ulama' ni, dia letak di dalam di dalam parti dia. Jadi sebab apa? Sebab dia nak tunjuk bila, okey, dia hanya nak tunjuk, mengatakan parti dia ni tekankan kepada ulama' Islam. Dia create satu tim, dia create satu dia punya ni, oh kamilah ulama' Islam, kami memperjuangkan untuk ulama' ni dekat dengan Nabi, kan, pewaris Nabi. Sedangkan yang dia lantik semua di dalam PAS. Kenapa
ustaz-ustaz alim-alim ulama yang ada di dalam macam negara kita, mufti-mufti apa semua, hak yang berpengetahuan, belajar sampai pelusuk dunia, dan dia duduk dekat dalam Kementerian Agama. Dia tak join pun parti PAS. Sepatutnya dia yang lebih layak, dia yang lebih layak kontrol Dewan Ulama PAS. Tapi disebabkan dia tak bersama dengan parti PAS, maka dia tak dilantik. Jadi kita kena faham macam tu. Kita kena faham satu. Segalanya apa yang PAS buat semua untuk menghalalkan cara dia. Dia nak macam dia nak tunjuk kata dia ni lebih Islam. Dia nak tunjuk kata dialah Islam. Orang lain tak Islam. Oh, hanya dia saja hak yang memperjuangkan ulama pewaris Nabi. Orang lain tak perjuangkan. Faham tak maksud aku? Itulah dia buat, dia nak perbodohkan rakyat, dia nak tunggang agama, dia nak tunggang title ulama Islam tu, dia nak tunggang, dia letak di dalam parti dia supaya parti dia nampak semua ada. Parti dia memang hebat, memang ulama, memang orang-orang alim ada. Patutnya kalau betul-betul ulama, dia panggil ulama daripada Indonesia. Ustaz, astagfirullahalazim, ustaz-ustaz tu dia kena panggil mai duduk. Tapi dia menggunakan nama Islam, dia menggunakan title yang sepatutnya untuk di dalam Islam yang bersih suci. Untuk dia nak apa? Dia nak tunjuk kepada rakyat kata dialah Islam, dialah agama Islam. Jadi kalau hampa tanya aku, bohlah, cukuplah. Kan? Cuba fikir pakai logik akal. Islam dia tak macam dia tak kira warna ni, warna kulit. Islam dia tak kira. Islam kira hati. Buat kerja Allah, bukan mengkafirkan Allah. Sepatutnya kita orang Islam, ustaz-ustaz ulama-ulama ni, kita tak boleh hina orang bukan Islam. Kita tak boleh maki, caca, merba, nerakakan orang-orang bukan Islam. Tak boleh. Sepatutnya kita kena tunjuk imej, cara, percakapan yang dapat menarik hati-hati orang-orang bukan Islam, Cina, India, Kristian apa semua. Kita kena bercakap dengan fakta, bukan bercakap dengan makian, bukannya bercakap dengan syurga ataupun neraka kan orang. Tak, kita kena daripada segi percakapan pun dia dah tersentuh hati untuk orang-orang bukan Islam, dan orang-orang bukan Islam ni akan tergerak hati nak ambil tahu apa itu Islam. Jadi barulah kita bagi keterangan, cerita satu persatu. Tapi ini, parti PAS ni kan, kita perjuangkan Islam, kita perjuangkan Islam, kita aja hak yang dapat berkati Allah, kita aja parti hak yang dapat redha Allah. Tapi hang tak buat apa kerja-kerja dakwah. Hang hanya nak untuk memerintah negara, hang hanya nak memerintah Malaysia, hang hanya nak ada di dalam kerajaan, hang hanya nak kedudukan di dalam kabinet kerajaan, hang hanya nak jadi Perdana Menteri, hang hanya nak jadi menteri. Sebab tu bila hadiah wang ni, bila dia tengok sokongan terhadap dia tu ataupun di bawah Perikatan Nasional, dia dah start kurang sekarang ni. Apabila kita boleh fikir rakyat banyak kan dah beralih yang macam dah beralih arah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ni sokongan Perikatan Nasional dah berkurang, so dia perlulah meraba-raba mencari daripada pihak Tun Mahathir ke, daripada pihak parti-parti lain untuk menambahkan balik sokongan rakyat terhadap parti dia. Jadi kita boleh tengok bila orang yang dah terdesak, yang dulu dia dah jilat pun, macam dia dah ludah, dia boleh jilat balik. Yang penting dia dapat berkuasa, yang penting dia dapat jadi kerajaan negeri, yang penting dia dapat jadi kerajaan pusat, yang penting dia nak kuasa. Kita tengok contoh 33 bulan. Dia kata dulu dia akan jadi kingmaker. Dia boleh ugut kerajaan yang PAS bersama kalau macam kerajaan tu tak mau buat apa yang PAS minta, apa yang PAS minta buat untuk agama Islam. Kalau kerajaan yang bersama dengan PAS tak mau buat, PAS boleh ugut, tarik sokongan. Tapi 33 bulan, adakah mereka ugut kerajaan Muhyiddin Yassin?
Adakah mereka ugut kerajaan Ismail Sabri di bawah Perikatan Nasional? Adakah mereka ugut, oh buatlah ni RUU 355, tutuplah kilang arak, tutuplah itu, tutuplah judi satu Malaysia. Malah judi daripada 22 kali naik daripada 8 kali yang diturunkan oleh Lim Guang Eng dinaikkan kepada 22 kali balik. Dan kenapa boleh naik? Jadi of course kerajaan dapat duit yang banyak. Disebabkan cabutan-cabutan judi itu dinaikkan kepada 22 kali, kerajaan akan dapat cukai yang banyak. Tapi yang pembayar cukai daripada segi judi ni, dia bayar kepada siapa? Apa faham maksud aku? Jadi sebab itulah Anwar Ibrahim berani keluarkan kenyataan Perikatan Nasional menerima dana judi. Kita fikir yang tu, geng. Jadi dia nak tutup segala keburukan, kesalahan dia dengan tunggang agama Allah, tunggang nama ulama. Dia nak tunjuk kata dia aja Islam dan dia aja ulama. Jadi geng, kita fikirlah geng, jangan mudah diperbodohkan oleh puak-puak lebay-lebay ni. Aku nak pesan apa-apa isu hak yang berita-berita ataupun kenyataan-kenyataan yang masuk berita, tolong baca berita sampai habis. Fahamkan setiap isu-isu yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan. Dan kita boleh nilai fakta kes-kes hak yang dituduh oleh macam terhadap Muhyiddin Yassin, terhadap beberapa orang pimpinan PN. Fakta-fakta kes tu tolong baca. Dan hampa dengar daripada belah ya SPRM ke polis ke, dan hampa dengar pula daripada pihak lebay-lebay ni. Of course mereka akan keluarkan kenyataan untuk menyelamatkan diri mereka, untuk nak tunjuk kata diri mereka ni bagus. Of course mereka akan keluarkan kenyataan hela-hela, tipu-tipu hela, dan kita bandingkan kenyataan daripada SPRM untuk kes ni macam mana dan kenyataan hujahan daripada pihak lebay-lebay PAS ni terhadap kes tu macam mana. Fahamkan, banyakkan membaca, jangan jadi bangsa yang malas membaca. Sebab apabila kita tak membaca, kita akan ketinggalan zaman. Kita akan mundur, kita akan ditinggalkan kerana kita malas membaca. So, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak pak antuk hang. Jangan mudah diperkudakan oleh hadiah wang. Kena ingat, jangan mudah diperkudakan oleh lebay-lebay PAS yang semata-mata nak undi, nak berkuasa, nak jawatan untuk memerintah negara. Kerja tak buat, apa pun tak tahu, bab ekonomi pun tak tahu, bab pentadbiran pun tak tahu, apa pun tak tahu. Kalau bab agama Islam, mereka hebat. Tapi bab ilmu-ilmu agama Islam, mereka hebat. Untuk pemerintahan, untuk ekonomi, dasar-dasar ekonomi, apa pun tak tahu, tapi sembang hebat. Tak ada langsung perubahan plan negara apa untuk nak memajukan negara. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum.